Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anisha binti Bajuri dan saya daripada kelas L06, dan hari ini saya nak buat pembentangan tentang saya punya blogspot. Baiklah, saya punya blogspot blogspot yang saya pilih ialah bertajuk Tanggungjawab Pengguna Media Sosial. Dalam blogspot saya ni ada 3 poin. Poin yang pertama ialah media sosial sebahagian daripada hidup. Dan poin yang kedua, media sosial ialah platform serampang mata. Yang ketiga pula, tanggungjawab pengguna yang baik. Baiklah, korang tahu tak apa tu media sosial? Penggunaan media sosial pada masa kini semakin berkembang pesat tau. And then di mana kebanyakan masyarakat akan menggunakan media sosial sebagai untuk mencari maklumat, untuk berkongsi gambar, berkongsi video, ataupun mungkin untuk berniaga. Dan sekarang media sosial pada masa kini sangatlah ramai yang menggunakannya, dan juga sangat mudah untuk kita mengembangkan lagi perniagaan kita kalau kita berniaga ke, sebab dia memang senang, hanya di hujung jari sahaja. Bila kita search, keluar atas apa yang kita nak cari. So dia senang lah sekarang. Tapi media sosial ni pun dia ada baik dia, ada buruk dia. So kita kena pandai apa orang kata, kita kena pandai gunalah. Kalau tak guna boleh jadi benda yang buruk. Kalau kita pandai guna, dia jadi benda yang tak baik untuk diri kita. Okay, lepas tu poin yang pertama yang saya nak bentang hari ni ialah media sosial ialah sebahagian daripada kehidupan. Apa tu media sosial sebahagian daripada kehidupan kita? Sekarang ni media sosial dia dah macam dah jadi benda yang sangat penting untuk diri kita. Macam bila kita buka handphone, kita akan tengok media sosial. Bila kita nak cari maklumat, kita akan tengok media sosial. Semua sekarang berita pun kita dah boleh cari dekat media sosial je. Contohnya macam dekat Instagram, dekat Twitter, bahkan dekat dalam WhatsApp pun kita dah tahu dah berita terkini lah, macam tu. Lepas tu macam kalau kita nak, kan sekarang kan macam dah zaman moden kan. So dia bila kita macam, kalau kita tak dapat jumpa seseorang yang jauh daripada kita tu, kita dah boleh video call, kita dah boleh message secara online sahaja, dan kita dah boleh bertanya khabar tanpa bertemu pun. So maksudnya kita just senang lah. Dia boleh terus tanya khabar melalui online, iaitu media sosial. So dia sangat memudahkan harian kita. Saya nak bagi tahu yang contoh-contoh media sosial ialah kita ada contoh media sosial yang sangat famous lah, sangat yang ramai orang guna macam tu. Antaranya ialah Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, dan banyak lagi lah sebenarnya kan. Tapi itu di antara yang paling ramai orang guna. Poin yang kedua pula ialah sosial media ialah platform serampang mata. Tahu tak kenapa dipanggil platform serampang mata? Okay, so dia macam ni. Macam contoh kalau kita tulis benda, kita post sesuatu, yang baik ataupun buruk, tak kisahlah baik atau buruk kan, tapi seeloknya janganlah yang buruk, seeloknya yang baik. Sebab ia akan menjadi contoh kepada orang yang tengok kita punya post tu. Macam kita post benda baik, orang akan tengok dia, dan orang akan macam buat, and then dia ramai lah yang akan tengok post kita tu. So dia jadi serampang mata bagi orang lain. Macam tu. Macam contoh kalau kita berniaga dekat social media ni, dia jadi macam terkadang secara tiba-tiba jualan tu akan menaik dengan mendadak, and then sekejap je boleh laku dengan laris, sekejap boleh habis jual, dan dalam sekelip mata juga dia akan jadi terkenal. Dia macam tu. Dia jadi serampang mata bagi orang yang di dunia ni, orang yang tengok post tu. Sebab dia kan ialah media sosial kan. So ramai orang yang guna, termasuklah daripada dalam negara ataupun di luar negara. Memang semua orang sekarang pada masa kini dah guna media sosial ni. So
kita kena post benda yang baik-baik lah. Kalau kita post benda yang negatif, kita post yang benda baik, dia akan bagi kesan buruk daripada kita. Contohnya macam kita menghina orang tu, kita mencaci, kita memfitnah tanpa bukti, ataupun kita dengar je daripada orang lain punya cerita and then kita buat andaian kita sendiri. Kita boleh kena kecam lah macam tu. Kalau orang sekarang, orang pada masa kini dipanggil kecam lah kan. So itu ialah yang bagi yang negatif lah. Macam contoh kita buat benda negatif, orang akan terus nampak serampang mata, sebab media sosial tu serampang mata kan. So dia akan nampak post kita dan dia akan kecam terus. So itu sangatlah bahaya dan itu sangatlah negatif untuk kita tiru. So janganlah, sebab dia memang serampang mata bagi manusia yang dekat dunia ni. So janganlah kita post benda yang tak baik. Dalam poin social media ialah platform serampang mata ni juga, dia boleh menyebabkan kita nampak orang lain, kita boleh nampak orang lain akan adanya cyberbully ataupun bully cyber. Dia macam kita cakap benda yang tak baik dekat post dia tu boleh macam jadi bully lah bagi dia kan. So itu antara salah satu contoh yang tidak baik lah, yang negatif. Lepas tu dekat media sosial juga kita boleh tiba-tiba viral, kita boleh tiba-tiba terkenal kan dekat semua orang, sebab tu semua kuasa media sosial. So kita kena bagi contoh yang baik lah dekat media sosial. Setiap apa yang kita post tu kena macam benda yang baik-baik sahaja. Poin kita yang ketiga pula, iaitu poin yang terakhir, tanggungjawab pengguna yang baik. Contoh pengguna yang baik ialah tidak mengongsi privasi kita, ataupun mencari tahu tentang privasi orang lain, ataupun kita tak menyebarkan tentang privasi orang lain. Sebab privasi kita tu penting. Dia sangatlah privasi untuk kita sebarkan, dan sangat bahaya kalau kita menyebarkannya. So privasi tu biar kita simpan dan jangan sebarkan. Sama juga macam kita dapat tahu privasi orang tu, kita jangan sebarkan privasi orang tu. Sebab privasi tu dia benda yang sulit lah untuk disebarkan, sebab dia sangat bahaya untuk sebarkan dalam media sosial. Sangat bahaya. Dia boleh jadi perkara yang buruk dan juga boleh jadi benda yang negatif lah. Macam tu. Lepas tu nak jadi pengguna yang baik ni kan, kita kena macam cakap tentang benda positif je. Macam kita sokong keagamaan, kita sokong kesedaran akan isu semasa, isu penting kan dalam kalangan online. Dan juga kita sokong kesasteraan. Dia macam tu lah. Lepas tu nak jadi pengguna yang bertanggungjawab ni, kita kena bijak. Kita bijak dalam menggunakan media sosial. So kalau kita bijak, so tak adalah benda negatif yang kita post, tak adalah benda negatif yang akan keluar. Macam tu. Sebab kalau kita post benda negatif ni, dia akan ada impak kepada diri kita dan juga impak kepada orang lain. Ataupun mungkin macam contoh, kita post tentang perkara yang kita tak tahu, tapi kita tak tahu kebenarannya, tapi kita hanya tahu daripada satu post and then kita pergi post tempat lain. Dia macam tu. So kita tahu kebenaran yang sebenar. Macam orang selalu kata tak pasti jangan kongsi. Macam tu. Dia macam tak pasti lagi kebenarannya, jangan kongsi dulu. Macam tu. Sebab kalau kebenarannya sebaliknya, ia akan jadi benda yang buruk lah kepada kita kan. Akan jadi benda yang negatif lah. Macam tu. Lepas tu macam kita kena pertimbangkan dulu apa yang kita nak post tu. Kita kena fikir benda ni baik ke tak baik. Itu pengguna yang bijak lah. Selalu pengguna bijak akan memikirkan dulu apa yang akan dipost. Dia akan mempertimbangkan dulu sebelum dia post. Macam tu. Lepas tu media sosial ni juga, dia boleh kepada orang lain lah. Macam contoh kita tulis benda negatif, dia boleh menjadi impak kepada orang lain. Contohnya kita kena jaga juga kesihatan mental orang lain kan. Macam contoh kita tulis komen yang tak baik pun,
mungkin itu akan boleh menyebabkan orang tu terganggu ataupun kesihatan mental dia tak stabil kan. Itu bahaya jugalah untuk dia. So kita kena pertimbangkan dulu sebelum post, sebelum kita komen sesuatu tu. So itulah poin terakhir dia. Lepas tu saya ada tampilkan sekali link blogspot saya dekat dalam slide. Nanti kalau Medium nak tengok, Medium boleh tekan lah, boleh copy saya punya link blogspot tu. Lepas tu dia punya kesimpulan, yang kita dapat daripada media sosial ni, dia macam penting lah untuk kita menguruskan kita punya media sosial ni. Macam urus dengan baik ataupun tak baik. Dia macam tu. Lepas tu kita sebagai pengguna media sosial ni, kita kena bertanggungjawab. Macam menjadi tanggungjawab sebagai rakyat yang prihatin, and then tanggungjawab sebagai umat manusia, tanggungjawab sebagai jiran, tanggungjawab sebagai netizen yang cakna, cakna dengan info yang baik lah kan. Macam tu. Lepas tu dia pun penting untuk kita hayati. Kalau benda tu baik, kalau benda tak baik, kita jangan ikut. Lepas tu janganlah kita sebarkan benda yang tak baik tu hanya untuk populariti diri ataupun nak menjadikan nombor ataupun statistik sebagai kayu ukur semata-mata. Dia macam kita gunakan kesalahan orang lain ataupun benda salah yang orang lain buat untuk populariti kita, untuk viral, untuk jadi viral. Macam tu. Macam tu tak baik lah sebenarnya. Tu antara negatif lah, benda yang negatif dalam media sosial ni. Lepas tu paling penting kita kena tanggungjawab pada agama. Walaupun apa yang kita post tu kena ingat juga agama kita. Dia macam tu lah. Lepas tu mungkin itu sajalah. Sebab yang penting kita kena jadi tanggungjawab kepada diri sendiri sebagai manusia, sebagai netizen, sebagai umat manusia, sebagai orang Islam lah kan, terutamanya kepada yang Muslim. Kena berjaga-jagalah dalam sesuatu yang nak dipost dalam media sosial tu. Ya, mungkin itu saja pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.